Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 4 stoikiometri, sains tambahan tingkatan 4 berkaitan dengan larutan piawai. Kepekatan sesuatu larutan merujuk kepada kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Kepekatan boleh ditarifkan dalam dua cara, iaitu yang pertama, kepekatan dalam unit gram per dm padu, iaitu dengan membahagikan jisim zat terlarut dengan isi padu larutan. Yang kedua pula, dengan membahagikan bilangan mol zat terlarut dengan isi padu larutan. Unit kepekatan yang biasa digunakan ialah mol per dm padu atau molar dengan simbol M besar. Sekarang, mari kita lihat contoh pengiraan melibatkan kepekatan. Soalan yang pertama, hitungkan kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi 40 gram pepejal kuprum 2 sulfat, iaitu zat terlarut yang dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 dm padu larutan. Jadi, dengan menggunakan formula kepekatan sama dengan jisim zat terlarut dalam unit gram bahagi dengan isi padu larutan, kita boleh menghitung kepekatan larutan kuprum 2 sulfat, iaitu 40 gram per dengan 20 desimeter padu. Jadi, kepekatan untuk larutan kuprum 2 sulfat adalah 2 gram per dm padu. Contoh yang kedua pula, hitungkan kepekatan dalam unit mol per dm padu bagi 10 mol pepejal zinc klorida yang dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 500 cm padu larutan. Jadi untuk soalan ini kita perlu menggunakan rumus kepekatan sama dengan bilangan mol zat terlarut per dengan isi padu larutan. Jadi, dengan membahagikan nilai mol iaitu 10 dengan isi padu larutan 0.5 dm padu, kita akan mendapat nilai kepekatan untuk larutan zinc klorida iaitu 20 mol per dm padu ataupun 20 molar. Di sini, nilai isi padu larutan adalah 0.5 dm padu kerana 500 cm padu larutan ini ditukarkan kepada unit dm padu dengan membahagikan nilai isi padu dengan 1000. Ini adalah kerana 1 dm padu bersamaan dengan 1000 cm padu. Jadi kita perlu tukar unit cm padu kepada dm padu bagi mendapatkan isi padu larutan. Jadi isi padu larutan dalam desimeter padu adalah 0.5 dm padu. Contoh yang ketiga, hitungkan bilangan mol kalium hidroksida yang terkandung di dalam 2 dm padu larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu. Jadi, dengan menggunakan rumus kepekatan sama dengan bilangan mol per dengan isi padu larutan, kita boleh tentukan bilangan mol kalium hidroksida, di mana nilai 0.5 mol per dm padu adalah kepekatan larutan dan 2 dm padu adalah isi padu larutan. Jadi, bilangan mol kalium hidroksida adalah 1 mol. Contoh yang seterusnya, sebuah bikar mengandungi 200 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Jadi di sini isi padu larutan adalah 200 cm
padu dengan 0.2 mol per dm padu. Jadi unit mol per dm padu menunjukkan kepekatan larutan plumbum 2 nitrat. Soalan dikendaki menghitungkan jisim plumbum 2 nitrat yang diperlukan untuk menyediakan larutan plumbum 2 nitrat. Jadi, dengan menghitungkan bilangan mol bagi plumbum 2 nitrat dengan menggantikan nilai kepekatan dan juga isi padu larutan, jadi kita boleh perolehi bilangan mol plumbum 2 nitrat iaitu 0.04. Di sini pelajar dikendaki menukarkan unit bagi isi padu larutan disebabkan di dalam soalan diberikan dalam unit sentimeter padu. Jadi pelajar perlu bahagi dengan 1000 untuk menukarkan nilai sentimeter padu kepada dm padu. Ini adalah langkah yang pertama. Seterusnya langkah yang kedua, pelajar dikendaki menggunakan formula mol sama dengan jisim per JFR untuk menghitung jisim plumbum 2 nitrat, iaitu dengan mendarabkan nilai mol dengan jisim formula relatif bagi plumbum 2 nitrat. Akhir sekali kita boleh menghitung jisim bagi plumbum 2 nitrat iaitu 13.24 gram. Larutan piawai ialah larutan yang diketahui kepekatannya. Terdapat cara untuk menyediakan larutan piawai ini, iaitu yang pertama, timbang jisim zat terlarut yang diperlukan, pindahkan zat terlarut ke dalam bikar dan tambahkan air suling dan larutkan zat terlarut tersebut dengan mengacau larutan menggunakan rod kaca. Seterusnya, pindahkan larutan ke dalam kelalang isi padu dan bilas bikar dengan air suling beberapa kali serta masukkan ke dalam kelalang isi padu. Kemudian, bilas corong turas dengan air suling beberapa kali dan masukkannya ke dalam kelalang isi padu juga. Yang kelima, kita perlu tambahkan air suling sehingga paras bawah tanda sengatan dalam kelalang isi padu dan gunakan penitis untuk menambahkan air suling. Dan akhir sekali, tutup kelalang isi padu dengan penutup dan goncangkan larutan piawai yang disediakan sehingga ianya menjadi sekata. Sekarang, mari kita lihat cara penyediaan larutan piawai dengan kepekatan 0.1 mol per dm padu, 200 cm padu dengan menggunakan pepejal natrium klorida. Jadi, langkah yang pertama, kita perlu menghitung bilangan mol pepejal natrium klorida yang diperlukan dengan menggunakan formula kepekatan sama dengan bilangan mol zat terlarut per isi padu larutan. Setelah mengetahui bilangan mol natrium klorida, kita perlu tentukan jisim bagi pepejal natrium klorida yang diperlukan dengan menggunakan formula yang seterusnya iaitu mol sama dengan jisim per JFR. Hasilnya kita akan dapat melalui penghitungan jisim yang diperlukan adalah 1.17 gram. Jadi kita perlu menimbang 1.17 gram pepejal natrium klorida. Seterusnya, kita perlu pindahkan pepejal natrium klorida tadi ke dalam bikar dan tambahkan air suling supaya pepejal natrium klorida tersebut melarut.
Kemudian kita pindahkan larutan natrium klorida tadi ke dalam kelalang isi padu bersaiz 200 cm padu dan bilas bikar dengan air suling. Kemudian kita perlu bilas corong turas dengan air. Langkah yang kelima pula, kita perlu tambahkan air suling sehingga paras bawah tanda senggatan dengan menggunakan penitis, dan akhir sekali kita perlu tutup kelalang isi padu dengan penutup dan goncangkannya. Hasilnya kita akan dapat menghasilkan larutan piawai natrium klorida 0.1 mol per dm padu yang berisi padu 200 cm padu. Seterusnya, kita akan lihat kaedah pencairan pula. Air minuman yang pekat boleh dicairkan dengan menambah air ke dalamnya. Kaedah ini dinamakan sebagai pencairan. Penambahan air kepada sesuatu larutan akan mengubah kepekatan larutan, tetapi tidak mengubah kuantiti zat terlarut yang ada dalam larutan itu. Jadi ini bermaksud dengan menggunakan hubungan kepekatan sama dengan mol per dengan isi padu, kita boleh menyimpulkan bahawa bilangan mol zat terlarut sebelum pencairan adalah sama dengan bilangan mol zat terlarut selepas pencairan, ataupun diringkaskan dengan rumus M1V1 M2V2, iaitu M1 merujuk kepada kepekatan larutan sebelum air ditambahkan, V1 isi padu larutan sebelum air ditambahkan, M2 pula adalah kepekatan larutan selepas air ditambahkan, dan V2 adalah isi padu larutan selepas air ditambahkan. Sekarang, mari kita lihat dua contoh berkaitan dengan penggunaan rumus pencairan ini. Soalan yang pertama, rajah menunjukkan 75 cm padu asid nitrik 2 mol per dm padu yang dicairkan kepada X mol per dm padu apabila 25 cm padu air suling ditambahkan. Soalan dikehendaki menghitungkan nilai X. Jadi, daripada soalan ini, nilai M1 adalah 2 mol per dm padu. Nilai V1 adalah 75 cm padu. Nilai M2 pula adalah yang hendak kita tentukan, iaitu X mol per dm padu. Dan nilai V2 merupakan hasil tambah isi padu asid nitrik dan air suling yang digunakan untuk proses pencairan. Itu nilainya adalah 100 cm padu. Dengan menggantikan nilai ini dalam rumus M1V1 sama dengan M2V2, jadi kita akan memperolehi nilai X ataupun kepekatan selepas air ditambahkan, iaitu 1.5 mol per dm padu. Sekarang, mari kita lihat contoh kedua pula, di mana pelajar dikehendaki menentukan isi padu asid hidroklorik 2 mol per dm padu yang perlu dipipetkan ke dalam sebuah kelalang isi padu 250 cm padu untuk menghasilkan asid hidroklorik 0.2 mol per dm padu. Jadi, dengan menggantikan nilai M1 merupakan 2 mol per dm padu. V1 pula adalah yang hendak kita tentukan, jadi kita letakkan nilai Y. M2 pula adalah 0.2 mol per dm padu, iaitu yang merupakan hasil kepekatan selepas air ditambahkan. Dan nilai V2 adalah sebab kita akan pipetkan ke dalam sekelalang isi padu 250 cm padu. Maksudnya isi padu larutan selepas air ditambahkan akan menjadi 250.
cm padu. Dengan menggantikan nilai-nilai ini dalam formula pencairan, jadi kita akan dapat menghitung isi padu asid hidroklorik yang diperlukan adalah 25 cm padu. Seterusnya, mari kita lihat cara penyediaan larutan piawai berkepekatan 0.1 mol per dm padu dengan isi padu 100 cm padu daripada larutan piawai 1 mol per dm padu kuprum 2 sulfat. Jadi, langkah yang pertama kita perlu hitungkan isi padu awal larutan kuprum 2 sulfat yang perlu dipipetkan dengan menggunakan rumus pencairan. Di mana dengan menggantikan nilai kepekatan awal adalah 1 mol per dm padu. Isi padu yang diperlukan adalah Y cm padu. Kepekatan yang baharu yang selepas dicairkan adalah 0.1 mol per dm padu. Dan kita hendak sediakan isi padu larutan 100 cm padu. Jadi dengan menggantikan nilai-nilai ini dalam rumus pencairan, akhirnya maksudnya kita perlu untuk penyediaan larutan piawai ini kita perlu sukat 10 cm padu larutan piawai kuprum sulfat 1 mol per dm padu dengan menggunakan pipet yang bersaiz sama iaitu 10 cm padu. Seterusnya, kita perlu pindahkan larutan tersebut ke kelalang isi padu yang bersaiz 100 cm padu kerana kita hendak menyediakan larutan piawai dengan berisi padu 100 cm padu. Kemudian, kita perlu tambahkan air suling sehingga paras bawah tanda sengkatan. Dan gunakan penitis untuk menambahkan air suling sehingga mencapai tanda sengkatan pada kelalang isi padu. Dan akhir sekali, kita dapat sediakan larutan piawai 0.1 mol per dm padu dengan menutup kelalang isi padu dengan penutup dan goncangkan larutan tersebut sehingga sekata. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan bab 4 stoikiometri, unit 4.5 larutan piawai. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.